Macam gelap. Tengok lampu tu. Thank you. Macam gelap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah. Apa khabar semua? Ya, subhanallah. Dia ada minta maaf saya kelambatan sekitar 5 ke 7 minit. Sepatutnya bersiaran ataupun mula bersiaran pada pukul 9 pagi. Ada sedikit masalah teknikal yang saya tak dapat nak elakkan. Minta maaf banyak. Duk cari button tak jumpa pula tuan-puan. Biasalah kan kadang-kadang tu. Baik, alhamdulillah. Tuan-puan yang saya muliakan, apa khabar semua? Saya tengok ada Kak Niza di sana yang dah bersama dengan kita, dan juga mungkin ada sahabat-sahabat lain yang bersama dengan kita. Boleh sebutkan daripada mana, apa khabar semua? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih bersama dengan kita. Saya minta izin untuk bacakan nama akaun nanti. Kita tengok ada 16 orang bersiaran, 17 bersama-sama kita. Siti Nur Aini, Azrina Hazahar, Niza Sa'id, dan juga sahabat-sahabat lain. Bantu saya untuk kongsikan video ini atau tuliskanlah sesuatu yang bermanfaat di wall masing-masing hasil daripada perbincangan kita hari ini, insya-Allah. Dan kita bersiaran hari ini ataupun kita buat live hari ini. Terima kasih banyak Asya Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita buat live hari ini di page Surau Al-Hijrah Bandar Seri Putra. Terima kasih pihak Surau Al-Hijrah atas jemputan, bersama-sama dengan sahabat-sahabat, ibu-ibu, kakak-kakak muslimat saya. Ni kalau Surau Al-Hijrah ni antara surau yang saya berkuliah setiap bulan pada hari Ahad minggu keempat di sana. Tetapi bermula PKP, dah lama saya tak jumpa kakak-kakak, ibu-ibu kat sana. Saya tengok di sini ada Kak Tun, Zaitun, Zaitun Abdul Hamid. Saya minta izin untuk baca nama akaun: Hasliza, Hashimah, Asha, Nur Hayati, Ina Sufazrina, Siti Aidah, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Rina Adinan, waalaikumsalam dari Melaka. Terima kasih banyak Puan Rina. Rozianani Sabran, Kak Z, Watif Yaakob daripada Jitra, Masya Allah, orang kampung lah ni kan. Lasih Abdullah, terima kasih banyak. Baik tuan-puan, disebabkan hari ni kita tidak sambung pagi dengan Al-Quran di page Ustazah Nuni. Pagi dengan Al-Quran pada pukul 7.30 pagi tadi kita schedulekan pada pukul 5.30 petang ini. So kita akan sambung perbincangan ataupun tadabbur beberapa potong ayat daripada juzuk ke-24. 24 no? Betul. Cuma untuk pagi ni saya bersama dengan sahabat-sahabat muslimat, ibu-ibu, kakak-kakak daripada surah Al-Hijrah. Untuk saya bincangkan hari ini satu topik yang tidak jauh daripada kita. Ya tuan-puan, hari ini pada 24 Ramadan, yang mana baki lagi 6 hari sahaja kita akan berada dalam bulan yang penuh barakah ini.
suka untuk saya mulakan dahulu dan mengajak diri saya dan kita semua tuan-puan, jom kita mulakan dulu kuliah kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. So terima kasih banyak juga. Saya tengok di sini ada sahabat saya Ibnah Uthman, Saloma, Sal dan juga rakan-rakan lain yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak Surah Al-Hijrah sudi menjemput saya. Dan terima kasih juga tuan-puan bersama dengan kita. Alhamdulillah. Hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-puan saya kira satu bentuk muhasabah lah. Satu bentuk untuk kita semak balik, satu bentuk untuk kita membuat action plan yang lebih pantas, yang lebih cepat, ya, diharapkan untuk kita menambah kualiti dan nilai pada 6 hari yang berbaki dalam bulan Ramadan. Ya, sebab kita nak tengok apa yang kita dah buat 24 hari yang lepas, termasuk hari ini. Apa yang kita dah buat? Ya, adakah puasa kita berkualiti dan benar-benar mencapai tahap yang sepatutnya seorang orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu berpuasa? Ya, yang mana berpuasa ini bukan sekadar menahan makan dan minum ataupun nafsu syahwat sahaja, tetapi juga kena menahan mulut, menahan tangan daripada berbuat, menulis, bercakap sesuatu perkara yang tidak sepatutnya. Adakah puasa kita telah mencapai kualiti orang berpuasa yang dituntut? Seperti itu. Dan begitu juga tuan-puan, kata para salafus salih, bulan Ramadan datang kepada kami secara khususnya untuk 3 perkara yang selalu saya ingatkan pada diri saya dan kita semua. Ya. Yang pertama adalah Ramadan datang kepada kami untuk as-siyam, berpuasa. Yang kedua adalah untuk al-qiyam, untuk mendirikan solat malam. Ya, solat malam ni dikira selepas solat Isyak lah, bermula selepas solat Isyak. Jadi kalau kita solat tarawih, ya, tuan-tuan dapat witir, kemudian bangun buat tahajud lagi, solat taubat, solat hajat dan sebagainya, ya, sebelum bersahur misalnya, itu semua solat malam. Dan yang ketiga, Ramadan datang kepada kami dengan khususnya Al-Quran. Jadi kita nak semak balik, nak check and balance, nak buat semakan, nak muhasabah balik setakat manakah kita telah memanfaatkan ketiga-tiganya, terutamanya lah, tanpa menafikan zikir, ya, tanpa menafikan ibadah-ibadah lain di dalam Ramadan. Tetapi setakat mana kita dah buat 3 perkara itu? Itu adalah bentuk pertama yang saya nak ajak diri saya dan kita semua untuk kita muhasabah, supaya kita dapat tambah baik nilai 6 hari yang akan datang bermula esok, tuan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan, suka untuk saya bawa perbincangan lebih lanjut, ya, berkenaan dengan bulan Ramadan. Apakah keistimewaan, apakah kehebatan, apakah bentuk kelebihan dan keagungan bulan Ramadan ini berbanding bulan-bulan yang lain? Masya Allah. Ada Nur Aini Yusof, Nur Azlina, Teacher Nurul, Aziz Musa, Herna, sahabat saya Siti Nurbaya, Umi Kalsum Maknoh, Kru Dunia, Izzah Syamimi, anak saudara saya ni daripada Kedah. Tu dia dengan mak saya lah tu kan. Die hard fan ni. Nur Aini, Nur Hazika, Fitrah, Aina, Nadia Irashid, ya, dan kawan-kawan tuan-tuan perempuan yang saya tak mampu nak sebut nama lagi. Kita pergi dulu pada perbincangan kita. Baik tuan-puan, tadi yang pertama muhasabah itu hanya bentuk untuk saya spark the idea memulakan perbincangan kita pada hari ini. Jadi kalaulah kita ini dapat melihat semula bagaimana tahap kita berpuasa, bagaimana tahap kita salat malam, bagaimana tahap kita, orang kata apa lagi, Al-Quran, bacaan kita, pemahaman kita, ada tak usaha-usaha tadabbur kita, maka tuan-puan,
Kalaulah kita tak manfaatkan peluang itu betul-betul dalam bulan Ramadan, marilah segera kita mohon keampunan daripada Allah. Dan sebaik-baik bulan untuk kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bulan ini. Bulan ini, tuan-puan. Jadi sebab apa yang saya nak sebut tentang bulan pengampunan? Supaya tuan-puan kita banyak berdoa. Kerana itu, antara doa yang terbaik untuk kita minta dan kita mohon, kita berdoa kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini secara khususnya adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun ada juga version yang lain yang kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun fa'fu anna. Anni itu saya, anna itu kami. Okey, bacalah tuan-puan. Kalau menurut hadis Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya engkau ini Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka maafkanlah kami. Itu antara doa yang sangat digalakkan untuk dibaca pada bulan Ramadan ini, pada bulan yang penuh barakah ini. Kenapa tuan-puan? Kerana ini adalah bulan yang sangat-sangat diceritakan, yang sangat banyak diceritakan dalam hadis, bahawa bulan yang disifatkan dengan bulan pengampunan. Selain daripada disifatkan oleh para ulama dalam hadis tentang apakah keistimewaan bulan ini, ada bulan kesabaran yang mengajar kita erti kesabaran, yang mengajar erti kesyukuran, yang mengajar erti kita ketakwaan. Banyak sifat-sifat bulan Ramadan ini datang ke dalam hidup kita. Tetapi apa yang saya nak sentuhkan adalah Ramadan ini datang sebagai bulan pengampunan. Lalu tuan-puan, sekiranya kita keluar daripada bulan Ramadan sama seperti mana kita masuk dalam bulan Ramadan, dosa kita tidak diampunkan, keampunan kita tidak diterima oleh Allah, maka tidak lagi. Siapakah kita? Kita adalah orang yang rugi. Ya tuan-puan, kita adalah orang yang rugi, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Bulan ini disediakan jalan, disediakan medium seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai medium untuk kita orang Muslim diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dan ternyata ini Nabi dah sebut dah dalam satu hadis yang kita semua duk mengapai dah tuan-puan. Apa dia? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apa dia tuan-puan? Man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan, mendirikan, membangunkan, mengimarahkan Ramadan dia imanan, dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketakwaan, wahtisaban, dengan penuh pengharapan untuk meraih kasih sayang Allah, untuk meraih keredaan Allah, untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Siapa yang hidupkan Ramadan dia dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan untuk mendapat keredaan Allah, apakah ganjaran dia tuan-puan? Ganjaran dia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-puan, kalau nak cerita tentang dosa dan maksiat yang kita telah lakukan, kan, bentuk-bentuk keingkaran, maksudnya apa yang telah Allah suruh kita tak buat, Allah suruh tinggal kita tak tinggalkan, Allah suruh buat kita tak buat, bentuk-bentuk begitulah maksudnya. Jika ada di kalangan kita, sudah pasti sebagai seorang manusia adalah orang memang tak dapat lari daripada sebarang kesalahan, sebarang bentuk dosa dan maksiat, kan? Sebab dah disebutkan dalam hadis, semua anak Adam ini khata'un, buat dosa, buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang buat salah, sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang tersilap, at-tawwabun, orang yang bertaubat, orang yang balik kepada Allah. Jadi tuan-puan, saya nak ajak diri saya dan kita semua agar bulan ini menjadi bulan yang kita paling rapat dengan Allah, dalam solatnya paling rapat dengan Allah,
Dalam puasa paling rapat dengan Allah. Dalam sahur kita paling rapat dengan Allah. Macam mana nak rapat dengan Allah dalam sahur, Ustazah? Ya. Apa yang digariskan, apa yang digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Jadi caranya adalah kita ikut apa yang digariskan, apa yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lewatkan sahur, jadi kita lewatkan sahur. Maksudnya kita follow apa yang kekasih Allah sebutkan, kita buat. Bila kita buat apa yang kekasih Allah sebutkan, bila kita buat apa yang Allah tuntut daripada kita, tuan-puan, itulah saat kita menjadi orang yang rapat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah. Tuan-puan, ya, daripada hadis yang saya bacakan tadi, kita nak balik kepada Allah, kita nak mohon keampunan daripada Allah. Selain pada doa yang kita sentiasa baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni. Ada version Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bacalah tuan-puan, kerana kita nak minta pengampunan, dan pengampunan yang paling banyak sekali ditawarkan oleh Allah pada bulan ini. Kita sebagai manusia yang banyak kesalahan, banyak dosa, sangat teringin nak diampunkan, ya, dighufira, diampunkan oleh Allah pada dosa-dosa yang lalu. Jadi rebutlah peluang ini, dan janganlah kita menjadi orang yang rugi, yang masuk dalam bulan Ramadan dengan dosa-dosa yang penuh, yang banyak, dan kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak diampunkan. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, ya, ataupun buku ini telah diterjemahkan oleh pihak Telaga Biru, ensiklopedia amalan setahun, ya, disebutkan inilah medium dia, inilah tempat untuk kita diampunkan dosa. Jadi kalau tak terampun dosa kita, tuan-puan, rugilah kita. Tuan-puan, ada lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak sebutkan. Sebelum saya lupa, apa dia perbincangan kita hari ni berfokus berkenaan tadi. Pertama, saya nak ajak dulu diri kita muhasabah tentang bagaimanakah amalan-amalan utama yang sepatutnya kita buat dalam bulan Ramadan, ya, daripada sudut puasa kita, daripada solat kita, daripada sudut Al-Quran kita, ya. Puluhlah untuk khatam dalam keadaan menjaga hukum hakam tajwid. Ya, kalau tak mampu nak khatam, sekurang-kurangnya melazimilah setiap hari untuk baca. Dan tuan-puan, bukalah tafsir, bukalah terjemahan kuliah-kuliah ustaz-ustazah banyak, untuk kita usaha faham apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dalam masa yang sama, tuan-puan, perkara kedua yang saya nak bincang hari ini adalah nak ceritakan sedikit kelebihan yang disebut ataupun yang disifatkan kepada bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Yang mana, tuan-puan, kalau kita tak rebut mencari keampunan Allah, ini sangat-sangatlah rugi. Ia telah disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara solat 5 waktu, solat 5 waktu, Jumaat dengan Jumaat, Ramadan dengan Ramadan, ya, antara perkara ini akan diampunkan dosa-dosa kita, selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Maksud dia apa, tuan-puan? Maksud dia antara Ramadan, kita fokus pada Ramadan lah sebab kita tengah cerita tentang Ramadan, tapi tidak dapat dikecualikan, ya, solat 5 waktu, ya, antara solat 5 waktu dan antara Jumaat hingga Jumaat dan antara Ramadan hingga Ramadan, diampunkan dosa di antaranya selagi mana kita tak buat dosa besar. Apalagi tawaran yang hebat daripada perkara ni, tuan-puan, ya, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza ijtanaba al-kaba'ir. Ini maksud yang saya sebutkan tadi, ya, solat 5 waktu dan Jumaat hingga Jumaat, Ramadan hingga Ramadan, diampunkan dosa selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Nak katanya, tuan-puan, rugilah kalau kita daripada Ramadan tahun lepas sampai Ramadan tahun ini, ya, tidak mendapat keistimewaan diampunkan dosa seperti mana yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selagi mana tak buat dosa besar. Jadi bulan ini penuh dengan keampunan, penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan keberkatan,
Ya, penuh dengan saat-saat dimakbulkan doa. Subhanallah. Kalaulah setiap hari Jumaat, ya selepas asar misalnya, kita berdoa. Ya, saat kita berpuasa Isnin Khamis, saat kita berpuasa ni sebelum Ramadan lah kan, atau selepas Ramadan, bulan-bulan lain. Ya, saat kita berbuka puasa, dan pada waktu kita berpuasa pada puasa-puasa sunat. Ya, pada waktu hujan. Dan juga pada waktu-waktu lain kita bangun solat malam misalnya. Itu antara waktu-waktu yang dikabulkan doa. Ramadan ini tuan-puan, daripada hari pertama 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, semua saat itu dikabulkan doa. Itu yang pertama. Ditambah pula saat kita nak berbuka puasa. Ya, sebelum berbuka puasa. Ya, ada juga hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan, inna lis-saimi da'watan la turaddu. Sesungguhnya untuk orang yang berpuasa, doa yang tidak akan tertolak. Maksudnya setiap waktu di dalam Ramadan, sebagai seorang yang berpuasa, ya tuan-puan, setiap saat itu sepatutnya dihargai, diteliti, diperhalusi, diamati dengan baik, sangat dijaga. Tidak berlalu satu saat melainkan zikir dan memohon keampunan kepada Allah, dan menyatakan doa-doa apa yang nak kita minta kepada Allah, kerana doa yang tidak tertolak. Dan kemudian sebelum berbuka puasa, kemudian kita bangun lagi dalam tarawih kita, yang solat malam, kemudian kita bangun lagi tahajud. Kena pula dalam Ramadan itu ada hari yang hujan. Macam saya di sini, hujan sejak semalam tuan-puan, sejak petang semalam sehingga pagi tadi subuh baru berhenti. Lagi sepanjang itu ditawarkan untuk kita berdoa. Apatah lagi kalaulah dalam bulan Ramadan pada hari Jumaat. Hari Jumaat itu dah memang kabul doa dah, insya-Allah. Ya, digalakkan kita berdoa, apatah lagi pada selepas waktu asar. Jadi tuan-puan, nak bagi tahu dalam Ramadan ini tiada satu saat yang sepatutnya kita leka-lekakan. Buatlah amalan kebaikan, banyakkanlah Quran, banyakkanlah solat, ya, banyakkanlah sedekah. Jangan lupa tuan-puan, 10 malam terakhir perbanyakkan sedekah. Amount tidak menjadi nilai, yang penting ikhlas kita, kemahuan kita, ya, usaha untuk kita mampu, ya. Dermalah ataupun infaklah, sedekahlah, zakatlah, wakaflah, ya, kepada surau-surau, antaranya surau Al-Hijrah, ya, kepada mana-mana tabung, yayasan-yayasan, pondok-pondok, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah tahfiz, masjid-masjid, ya, untuk ada saham kita, yang mana Nabi sebutkan 3 perkara tidak akan putus, yang tetap, yang kekal menjadi saham untuk kita walaupun kita telah meninggal. Apa dia tuan-puan? Yang ni yang biasa kita dengar. Orang yang menggunakan atau menyebarkan ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua, anak yang mendoakannya, anak soleh yang mendoakannya. Dan yang ketiga, sadaqatan jariyatun, sedekah yang masih berjalan. Selagi mana kita infak pada satu tempat tersebut, dan tempat tersebut menggunakan, terbangun, mendapat, orang kata apa, mendapat manfaat daripada, kalaupun tak banyak, sedikit amount kita. Tuan-puan, betapa saat setiap masa itu kita masih mendapat sahamnya. Maka Ramadan ini janganlah dibiar berlalu pergi tanpa kita memberikan tenaga kita dalam puasa kita, dalam solat kita dengan Quran kita. Dan janganlah juga dibiarkan pergi tanpa memberikan, ya, kemampuan daripada sudut kewangan dan harta kita. Tuan-puan yang saya muliakan, daripada apa yang saya sebutkan yang kedua ini, ya, doa untuk kita mohon pengampunan, ya, banyakkanlah pengampunan, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bila kita sebut istighfar tuan-puan, kena jelas satu perkara, ya, istighfar seperti mana yang kita faham, secara spesifiknya memang kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, ya, saya memohon ampun kepada Allah. Dan tuan-puan, saya nak kongsikan sekali lagi beberapa doa. Sebab tu kalau saya habaq dekat page tadi, sediakan mushaf Al-Quran bersama. Sebab sekali lagi saya nak bacakan doa-doa yang tuan-puan boleh beramal. Dalam Quran ni banyak tuan-puan doa. Ya, cuma saya akan gariskan beberapa doa sahajalah. Yang lain insya-Allah kita kongsi daripada masa ke semasa. Yang tuan-puan boleh berdoa
yang memohon keampunan daripada Allah, memohon rahmat daripada Allah, supaya Allah mudahkan urusan kita, supaya Allah lapangkan rezeki kita. Semoga Allah ampunkan dosa kita dan dosa kedua ibu bapa kita dan sebagainya. Nanti saya akan kongsikan sebelum kita berakhir. Jadi tuan-puan, satu lagi perkara yang saya nak sebutkan sebelum kita masuk pada perkongsian doa. Ya, kerana saya bagi tahu tadi silibus kita, outline kita bincang hari ini. Yang pertama saya dah buat, kita ajak diri saya dan kita semua untuk muhasabah. Yang kedua, kita nak tengok kepada kehebatannya bulan Ramadan ini. Ya, bulan yang penuh dengan pengampunan Allah. Yang rugi kalau kita keluar daripada bulan Ramadan. Kita bergraduasi daripada Ramadan dalam keadaan doa, dosa dan maksiat kita tak diampunkan. Rugi tuan-puan. Sebab setiap masa kita boleh duduk baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Dan juga tuan-puan, ada juga yang diceritakan dalam kitab Lataiful Ma'arif ataupun ensiklopedia amalan setahun ini tuan-puan, bahawa Ibnu Umar, ya, sebelum ataupun ketika nak berbuka membaca doa Allahumma innaka Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Wahai Allah yang maha luas pengampunan, yang maha luas memberi keampunan kepada orang, ighfirli, wahai Allah ampunkan aku, wahai Allah ampunkan kami. Tuan-puan, rebut peluang ini untuk kita minta sungguh-sungguh dengan Allah. Bangun malam menangis mengadu kepada Allah, wahai Allah aku ni banyak cacat celah, wahai Allah aku ni banyak khilaf, wahai Allah aku ni banyak tak ikut perintahmu, wahai Allah banyak suruhanmu yang aku tak buat. Ya, dalam Ramadan pun kita buat ala kadar. Yang masih lagi duk fikir nak makan apa hari ni, bukan tak boleh fikir nak tuan-puan, saya jangan salah faham pula. Tetapi kadang-kadang kita masih memikirkan atau kita masih lagi memahami bahawa Ramadan ini hanya mengubah rutin dan jadual kita. Kita rasa Ramadan ini datang untuk ubah rutin makan kita daripada makan 6 kali sehari kepada makan buka puasa, more dengan sahur 3 kali. Oh, potong 50% ni makan jimat. Dan kadang-kadang kita rasa Ramadan ini datang hanya untuk mengubah rutin tidur kita, yang kena bangun awal sikit. Itu bagi orang yang rebut nak ambil sahur lah. Ya, bagi orang yang malas juga lah, tak apalah sahur itu sunat je kan. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Ya, kita bangun tuan-puan, minumlah sedikit, makanlah tamar sekurang-kurangnya. Kalaupun tak boleh makan nasi, tak lalu kan kadang-kadang setengah orang pagi-pagi kan. Sebab nak ambil keberkatan, bukan kita bangun untuk kenyang. Bukan kita bangun untuk sihat. Sihat itu datang bersamanya. Kalau tak datang bersamanya pun, yang penting kata Nabi SAW, dalam sahur itu barakah. Jadi betapa hebatnya orang yang bangun sahur ni tuan-puan. Dia bangun, dia meninggalkan tidur dia hanya untuk mendapatkan keberkatan, hanya untuk mencari keberkatan dalam kehidupannya. Bangun sahur, hebat orang macam ni tuan-puan. Jadi kena gerak, jangan tak gerak sekampung pun, geraklah sekeluarga. Ya, geraklah keluarga kita di Kedah ke dan sebagainya. Dan kena ingat tuan-puan yang dimuliakan, Nabi SAW fokus 10 malam terakhir untuk solat, bertambah-tambah solat malam, bertambah-tambah dermawan pada 10 malam terakhir. Jadi ini adalah panduan untuk kita buat, untuk mendapat keampunan Allah, untuk mendapat keberkatan daripada Allah. Nak jadi orang bertakwa, jangan lupa tuan-puan, itu adalah matlamat kepada apa yang kita lalui dalam bulan Ramadan. Yang mana tuan-puan, ya, ayat yang sering dibacakan, yang saya pasti tuan-puan juga dah hafaz, ya, daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan, telah difardukan, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang sebelum ini. La'allakum tattaqun. Kena ingat tuan-puan, puasa kita ini adalah proses.
Apa yang kita buat ini adalah proses. Hanyalah bentuk perjalanan. Apa matlamat sebenar kita? Apa objektif sebenar yang Allah buat, Allah syariatkan kepada kita? Untuk kita capai, untuk kita jadi orang yang bertakwa. Maksudnya kita puasa, kita tahan makan, minum dan juga syahwat kita. Kita bangun solat malam, kita bersahur, kita sedekah, kita baca Quran khatam, ataupun kita tadabbur, tuan-puan, kesemua ini adalah proses yang bentuk amalan. Kenapa? Kerana nak capai takwa. Dan sepatutnya kita mencapai takwa tersebut. Ya, dalam pendek kata nak faham senang yang saya selalu gunalah, tuan-puan, daripada pemahaman dan pengajian saya, daripada kitab-kitab tafsir dan guru-guru, ya tuan-puan. Senang cerita kita nak ingat, nak concludekan apakah orang bertakwa, ataupun apakah maksud takwa. Adalah orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tuan-puan, kita buat puasa kita bukan sekadar kita nak tahan makan dan lapar itu. Sebenarnya kita berpuasa dengan cara menahan lapar dan dahaga, menahan daripada nafsu, menahan daripada perkataan yang tidak baik, adalah untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Apa kaitannya? Kaitannya, tuan-puan yang dimuliakan, bukankah Allah telah menyebutkan ya bahawa untuk puasa ini untuk Allah. Wa ana ajzi bihi dan aku yang akan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberi ganjaran. Ya, kalau yang lain kita mungkin tahu berapa ganjaran yang ni, ya, berapa ganjaran untuk solat jemaah, berapa ganjaran untuk sedekah, untuk infak. Tapi untuk puasa tidak dinyatakan. Bahkan tuan-puan, Allah menyebutkan wa ana ajzi bihi, aku yang akan bagi. Kenapa? Maka disebutkan lagi dalam hadis tersebut, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya adalah hadis qudusi. Lafaznya daripada Nabi, maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Kerana manusia meninggalkan makan, minum dan syahwat, menahan daripada syahwat, min ajli, kerana aku. Maksudnya kita meninggalkan semua, tuan-puan, meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwat. Yang mana 3 perkara tersebut, makan, minum, syahwat, selain daripada bulan Ramadan 24 jam boleh, ataupun dalam Ramadan bermula selepas berbuka puasa, 3 perkara ni boleh buat. Cumanya daripada pukul 6 pagi, katalah pukul 6 pagi kan, sampai 7.30 malam, waktu tu sahaja kita tinggalkan makan dan minum, dan juga kita menahan daripada syahwat. Untuk siapa? Allah kata untuk aku. Jadi kita tinggalkan perkara tu, sedangkan kita boleh je nak buat, tuan-puan. Tidak? Ya, ini ada dalam kitab Lataiful Ma'arif juga. Sedangkan kita boleh buat perkara tersebut, tapi kita bertahan, tuan-puan. Tak mau makan walaupun lapar terketak-ketak ni, especially orang yang ada gastrik. Tahan minum. Orang tak ada di rumah misalnya, kita boleh buat dalam keadaan orang tak nampak, jiran tak nampak. Tetapi kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, kita nak jadi orang yang bertakwa, maka kita tinggalkan 3 perkara tersebut, walaupun perkara ini adalah harus pada waktu selain daripada siang di bulan Ramadan. Jadi kita nak jadi orang, tuan-puan, kena ingat matlamat kita keluar daripada Ramadan adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan ketahuilah bahawa apa yang saya duk beleting kat tuan-puan ni, apa yang saya ingatkan ini, apa yang sebut ini bukanlah untuk syarah kat tuan-puan semata-mata. Lebih kepada untuk saya jentik diri saya sendiri. Adakah saya sedang menjadi orang yang menjaga hubungan saya dengan Allah? Saya tak mau berlakunya keretakan dalam hubungan saya dengan Allah. Saya tak mau berlakunya sesuatu di antara hubungan saya dengan Allah. Kita tak, macam mana kita menjaga hubungan kita dengan suami kita, dengan mak bapak kita, dengan keluarga, jiran dan sebagainya, tuan-puan. Kita takut berlakunya keretakan. Kita menjaga silaturahmi dengan manusia sekeliling. Sepatutnya kita lebih extra careful, kita lebih berhati-hati,
kita lebih sayangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perkara kedua yang saya nak sebutkan. Perkara ketiga, maaf. Ya, matlamat kita nak keluar daripada Al-Quran, daripada Ramadan ini dengan menjadi orang yang menjaga hubungan kita dengan Allah. Jadi kalaulah kita, yang macam saya sebut tadi, kalaulah kita masuk dalam Ramadan, kita keluar Ramadan jadi orang yang sama. Ya, dalam Ramadan pulanya jaga perkataan, jaga perbuatan. Dalam Ramadan solat on time. Dalam Ramadan solat rajin. Ya, tapi lepas Ramadan itu tak jadi macam tu, ya, maka berhati-hati tuan-puan. Kerana sebenarnya kita berbuat untuk Ramadan atau kita berbuat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Dan yang keempat tuan-puan, ada berapa minit saya ni? Tu dia lama dah, minta maaf banyak lah tuan-puan. Dia memang kadang-kadang galip menyembang tu. Kan? Okey. Perkara keempat saya nak sharekan dengan tuan-puan. Saya dah habaq tadi silibus kita. Yang pertama kita nak muhasabah balik. Yang kedua kita cerita berkenaan bulan pengampunan. Rugi kalau kita keluar daripada bulan ini dalam bentuk kita masih sama, tak diampunkan dosa, na'udzubillah min zalik. Lazimilah istighfar, lazimilah doa-doa pengampunan yang saya akan kongsikan juga sebahagiannya pada sekejap lagi. Dan yang ketiga tadi saya sebutkan apa matlamat kita nak keluar daripada Ramadan, nak jadi orang bertakwa, orang yang jaga hubungan baik dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mintalah pada Allah tuan-puan. Ya, apa yang kita nak minta? Ya, wahai Allah, tolong jaga aku. Tolonglah jaga aku untuk bantulah aku untuk aku jaga solat, contoh. Ini antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sepatutnya tuan-puan kita lazimi sentiasa dalam doa kita. Bantulah untuk saya jaga solat. Bantulah untuk zuriat saya jaga solat. Dan itu akan saya syarahkan sekejap lagi tuan-puan. Okey, jom. Okey, masing-masing dah ada Al-Quran. Saya nak cerita doa-doa yang boleh kita amalkan. Bersebab ataupun antara faktor untuk saya kongsikan doa-doa hari ini, ya, sebab kadang-kadang kan 10 malam terakhir ni kita duk fikir setengah-setengah lah. Kadang-kadang duk main dekat saya kan, duk tanya, doa apa lagi Ustazah nak amal ni? Ya, saya duk baca Rabbana hablana min azwajina yang tu je lah. Ataupun doa-doa lain, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Bacalah doa apa yang kita hafaz. Dan hari ini sebab sampai kepada saya beberapa soalan, doa apa yang nak dilazimi selain pada istighfar, minta keampunan daripada Allah, selain daripada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab tu saya hari ini nak share dengan tuan-puan doa-doa yang kita boleh amalkan di dalam Al-Quran. Sebenarnya tuan-puan, dalam Quran ni sangat-sangat banyak doa yang kita boleh amalkan. Ya, sekitar 113 doa. Sekitar 113 doa yang ada dalam Quran yang kita boleh beramal. Tak mampu saya nak kongsikan dalam masa lebih kurang 1 jam ataupun baki dalam 15-20 minit ni, kan? Nak kongsikan semua itu. Ada rezeki tuan-puan doakan, semoga ada keberkatan waktu untuk kita, panjang usia insya-Allah, ya, supaya nanti kita boleh terus berkongsi di mana-mana page lah insya-Allah. Hari ini saya nak kongsikan beberapa sahaja doa. Okey, sebelum tu dah bersedia ada pen dengan kertas pun boleh catat. Muka surat berapa saya akan habaqkan secara lengkap insya-Allah. Ya, doa apa, muka surat berapa, surah apa, ayat mana. Sebab tu tadi saya pesan, maaf saya pesan tadi dekat page Ustazah Noni, mungkin ada juga di sahabat-sahabat di surah Al-Hijrah, boleh ambil Quran dalam masa yang terdekat ataupun ambil pen dengan kertas, boleh catat. Okey, ataupun boleh tengok balik live ni. Itulah untungnya kita ada live ni, nanti boleh save, akan ada di kekal di surah Al-Hijrah, jadi tuan-puan boleh dengar balik insya-Allah. Dan sebelum tu saya nak tengok sikit siapa lagi sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita. Masya-Allah, terima kasih banyak atas sokongan, terima kasih banyak atas support. Subhanallah, saya tak sangka saya dah pukul 9 pun tuan-puan mai tunggu no. Ya Allah, syukur saya. Syukur bukan sebab apa tuan-puan, saya seronok untuk berkongsi, ya. Sama ada tuan-puan dengar, kalau tak dengar tu pun tak ada masalah lah. Tapi nak ceritanya seronok ada majlis ilmu yang dihidupkan. Ya, kalau kita pergi mengaji, daripada mana-mana ustaz pun, maksudnya majlis-majlis ilmu dihidupkan, majlis-majlis ilmu dihadiri, masya-Allah berbunga hati setiap daripada kita, seronok kan, masya-Allah. Semua orang nak tuntut ilmu, masya-Allah. Okey,
Ni sahabat kita Ina Nordin, Nur Alisha, Roshada, Masya Allah, Wim Apple Hijau. Saya tengok 2-3 orang sebelum kita pergi tengok dekat Al-Quran, doa-doa yang tuan-puan boleh amalkan. Ya, sebenarnya ada banyak sangat doa tuan-puan yang boleh diamalkan dalam bulan ini. Berpegang dengan satu hadis tadi yang saya sebutkan, inna lis-saimi da'watan la turad. Untuk orang yang berpuasa, doanya tidak akan tertolak, insya-Allah. Cuma kita kena faham tuan-puan, bentuk Allah mengkabulkan doa. Bentuk Allah mengkabulkan doa tuan-puan perlu kita fahami. Bukan bila kita minta A kita dapat A. Ya, bentuk Allah kabulkan atas pengetahuan, atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu Maha mengetahui, Maha menguasai, Maha mentakdirkan, Maha luas pengetahuannya, Maha luas penglihatan dan pendengarannya. Allah akan menyusun, mentakdir, mengaturkan kepada kita sesuai pada waktu dia tuan-puan. Jadi mungkin kita doa A, minta A tu hari ni, ya, kita tak dapat A tu hari ni, kita dapat 10 tahun lagi. Ya, bentuk Allah kabulkan doa itu kena banyak sangka baik, ya, kena syukur dan sabar. Dalam kita berdoa itu adalah usaha kita yang sepatutnya kita buat sebagai hamba yang lemah dan hina, dan Allah akan mengkabulkan dalam bentuk yang Allah ketahui mana yang baik. Ya, kenapa lah saya ni doa Ustazah 10 tahun dah tak main-main pun doa tu, ya, tak main-main pun hajat tu. Tuan-puan, subhanallah, tabarakallah, banyakkan sangka baik dengan Allah. Ya, saya jumpa satu kata-kata yang saya selalu ulang supaya menjadi kekuatan untuk saya dan kita semua. Ya, tanda sangka baik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia tetap berdoa walaupun Allah tak kabulkan lagi, walaupun Allah tak jawab lagi, ya, tetapi kena ingat tuan-puan, bentuk pengkabulan, bentuk diperkenankan doa kita itu berbeza daripada bentuk mata kasar kita. Ya, macam saya kata tadi, kadang kita minta A, Allah bagi B, kenapa tak bagi A? Kadang-kadang tuan-puan perasan tak dalam kehidupan kita, kita tak minta pun kepada Allah dan Allah beri. Dan tuan-puan, Allah ni bagi banyak sangat nikmat dalam kehidupan kita. Ambillah 1 minit, duduklah bermuhasabah. Ya Allah, ya Tuhanku, di saat kita mengeluh rumah kita kecil, ramai orang yang tak ada rumah kena bergelimpangan di merata-rata tempat. Saat kita komen, ya Allah, bulan ini saya cerita kat tuan-puan, ya, saya minta maaf, saya cerita ni untuk ambil peringatan diri saya dan kita semua. Ya, ramai kadang-kadang kan kita komen, bukan komen lah, mungkin ialah sebagai ujian kan manusia kan tuan-puan. Allah, waktu PKP ni agak terjejas pendapatan. Tuan-puan, sekali saya kongsikan juga, insya-Allah ada rezeki, doa agar beroleh rezeki ada juga. Sekali saya share juga dengan tuan-puan, okey? Saya memahami cabarannya kadang-kadang tuan-puan kan, di kalangan kita ni mungkin ada yang terjejas pendapatan, tak ada langsung pendapatan dan sebagainya kan tuan-puan. Jadi ambillah 1 minit, duduk dan tengok, ya Allah, ada kawan lain yang terjejas, aku pun terjejas juga, orang lain terjejas juga, tapi kan aku ni boleh duk makan nasi lagi, tak tahulah kawan aku duk makan apa. Itu cara kita sepatutnya berfikir agar kita rasa syukur tuan-puan. Ya, ada sahabat saya tuan-puan, saya ceritakan untuk mengambil iktibar, dalam keadaan dia tahulah. Tuan-puan, ada sahabat saya yang 6 bulan diberi majikan 6 bulan cuti tanpa gaji, dan dalam masa yang sama suaminya hanya diberi gaji separuh bulan dan sudah beranak pinak. Ya, harus berusaha menanggung kehidupan dalam pelbagai bentuk dan cara. Lalu lihatlah tuan-puan, Allahu Akbar, saya ni gaji duk dapat lagi tiap-tiap bulan, contoh. Allahu Akbar, tak tahulah dia makan apa, aku ni duk makan nasi lagi tiap-tiap hari. Tuan-tuan, ambillah satu muhasabah, lihatlah kereta masih ada, rumah masih ada. Ya, bukan apa tuan-puan, sebab kalau kita tak tengok benda-benda ni, kadang-kadang kita tak menjadi orang yang syukur.
Ya, banyak komen, banyak melenting, banyak persoalan. Kenapa Allah tak jawab? Kenapa dan kenapa? Saya harap dapat memberi muhasabah untuk saya dan kita semua. Saya nak tengok 2-3 orang lagi sebelum saya sharekan dengan tuan-puan. Maziah Tirun, Aidi Yasir dan Iliani, terima kasih banyak. Saya minta izin baca nama akaun je tau. Dr. Rod, Razia Mak Zain, Nur Ain, Amir, Mariam Syarbaini, Nur Atikah Amir, Zaimah Kasim, Masya Allah, Azian, Asnida, terima kasih banyak. Alisha, Masya Allah, Norizan, Muhammad Saleh, Zubaidah, Salma, Masya Allah, Rizwan, Rashid Ridha Syazwati, Faiza Muhammad Nur, dan juga semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pagi ni, Masya Allah, terima kasih banyak. Hamidah, ya, Akmal Kasim, Masya Allah, Aisyah Oshu, anak kanda saya Khairul Ridwan. Ini anak-anak saya daripada Pusat Matrikulasi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, tuan-puan. Mereka sekarang sedang dalam peperiksaan akhir. Saya harapkan tuan-puan sudilah selitkan doa untuk anak-anak saya, dipermudahkan urusan, ditenangkan fikiran, dikuatkan ingatan untuk menempuhi peperiksaan akhir bagi semester ini. Kak Nani, Nur Laila Asy'ari, Nur Qahar, dan juga Sunawi, Sarah Mamamia, dan juga sahabat-sahabat tuan-tuan puan-puan yang lain yang tak mampu saya nak sebutkan, minta maaf banyak nah. Okey, so kita nak terus dah takut masa dah nak habis. Nawawi Hanani, Hanan Abdul Rahman, Jamilah, okey, Wanzul Khairi, Azmi Latif, dan juga sahabat-sahabat lain lah. Alright, jom tuan-puan, saya nak sharekan dengan tuan-puan beberapa doa daripada Al-Quran yang tuan-puan boleh amalkan. Dan sebaik-baik doa semestinya doa daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya hadis sahih. Tapi doa daripada hadis tu saya tak share lah ni. Okey, jom tuan-puan kita buka mushaf. Saya nak share dengan tuan-puan, mengambil semangat 10 malam terakhir, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, banyakkan minta ampun daripada Allah, ya, banyakkan mengadu kepada Allah, makin banyak solat, Quran dan sebagainya. So jom kita tengok daripada Al-Quran doa-doa yang kita boleh amalkan, ya, daripada dalam kehidupan seharian, especially 6 hari terakhir Ramadan. Baik, tuan-puan, kita mula dengan surah Al-Baqarah. Tuan-puan boleh buka muka surat 20. Muka surat 20, surah Al-Baqarah, ayat 127 dan 128. Ini adalah doa agar menjadi hamba yang taat. Ya, muka surat 20. Okey, kita pun buka juga sebab banyak tanda juga ni, Masya Allah. Okey, tandakan supaya kita boleh kongsikan. Okey, kalau ada sesiapa yang nanti rajin, macam itulah saya punya soalan kan, tuan-puan kan. Siapa yang ada kerajinan nanti, taib, salinkanlah balik doa-doa ni. Nanti tulis dekat wall, boleh tag Ustazah Noni ataupun surah Al-Hijrah, kita kongsikan di wall supaya ramai dapat manfaat. Okey, baik, doa pertama saya nak sharekan dengan tuan-puan, muka surat 20 ayat 127 sehingga 128. Ini adalah doa permohonan kita kepada Allah agar menjadi hamba yang taat. Okey, tuan-puan, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Baik, doa ini tuan-puan adalah doa kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba yang taat. Okey, 2 ayat ini saya tak syarah dah ya tuan-puan, saya tak kongsikan syarahan dia. Kalau ada rezeki nanti insya-Allah kita akan syarahkan doa-doa yang kita kongsikan. Baik, itu adalah doa pertama. Okey, tuan-puan, kalau kita tak boleh hafal pun tak ada masalah. Bukalah Al-Quran,
Buka lah handphone kita, kadang-kadang kan buka handphone kan, berdoa lah. Tapi lebih baik kalau ada di rumah dah tu, buka mushaf lah. Nah, baik. Yang kedua, doa kedua untuk saya nak share dengan tuan-puan pada muka surat 31. Ya, 31 iaitu surah Al-Baqarah juga ayat 201. Ini adalah doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, sebab banyak permintaan doa apa kita nak baca kan. Dan doa ini tuan-puan, doa muka surat 31 ayat 206 ini, 201 ini, okey, yang kita duk hafal dah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ini tuan-puan, doa ini ya kita duk baca dah, tapi saya nak share sikit sahaja dengan tuan-puan apa maksud Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, atina, datangkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, kurniakanlah kepada kami, hadirkanlah kepada kami fid dunya hasanah. Dalam dunia ini kebaikan. Apakah bentuk kebaikan yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, kita nak minta kepada Allah bentuk-bentuk kebaikan di dunia, yang mana melalui kebaikan itu tuan-puan kita mendapat kebaikan di akhirat. Berikutnya tuan-puan pada ayat tersebut kan, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang mana kita nak minta kepada Allah kebaikan-kebaikan di dunia. Semoga dengan kebaikan-kebaikan di dunia itu kita mendapat kebaikan di akhirat. Apakah bentuk kebaikan di dunia? Rezeki yang berkat, ya, anak soleh yang mendoakan, pasangan yang baik dan soleh, ya, kerajinan beribadah. Itu bentuk-bentuk kebaikan yang kita nak minta, ya. Dan banyak lagi bentuk kebaikan di dunia yang kita nak minta, ya, yang semoga dengan kebaikan di dunia ini kita mendapat kebaikan di akhirat. Ya, kalau kita dapat, contohlah kan, antara bentuk kebaikan di dunia kita mendapat rezeki yang berkat dan baik. Lalu dengan rezeki tersebut meringankan kita untuk sedekah, untuk apa dia lagi? Infak, untuk wakaf, tidak berkira, tidak bakhil, ya, tidak menahan tangan daripada menyumbang. Ya, kita menjadi orang yang dermawan kerana Allah Taala. Jadi kita akan menuai saham kebaikan dunia itu dalam bentuk kebaikan di akhirat. Apakah bentuk-bentuk kebaikan di akhirat? Apakah bentuk-bentuk kenikmatan bagi orang yang soleh? Sudah tentu tuan-puan, Allah sudah ceritakan, ya, antara kenikmatan dia adalah syurga. Masuk syurga. Yang mana syurga itu sebagai satu bentuk kenikmatan, ya, kita masuk dalamnya ada lagi banyak kenikmatan. Subhanallah. Dan apa yang lebih kita nak ingatkan tuan-puan, dalam perbincangan saya 2-3 hari lepas di page Ustazah Noni, mungkin ada sahabat-sahabat daripada surah Al-Hijrah tak menyertai, boleh cari balik video ini, ya tuan-puan, yang mana pada hari Khamis kita bincang tentang beberapa ayat 35 hingga 37 surah As-Sajdah. Ya, ayat 35 hingga 37, ayat 15 hingga 17 surah As-Sajdah. Yang mana kita ceritakan bagaimana Allah sifatkan tentang ciri-ciri orang beriman. Apakah ciri-ciri dia yang kita baca sebelum sujud sajdah? Ya, saya minta izin ulang bagi sahabat-sahabat yang mungkin bersama dengan kita. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tak bersama kita pada pagi tersebut. Saya minta izin ulang. Yang mana ayat 15, ya, sebelum kita sujud sajdah kan, hari Jumaat kan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk orang yang ada ciri-ciri ini, 5 ni especially-nya lah dinyatakan, apa yang dia akan dapat? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Untuk 5 orang ini, ataupun 5 orang yang ada ciri ini, sudah tentulah orang beriman. Sebab disebutkan daripada pangkal ayat 15, innama yu'minu biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yang Al-Quran. Taib? Maksudnya orang beriman je lah yang buat.
Ya, kalau orang lain, orang yang tidak beriman, dia sukar untuk buat perkara-perkara ini, tuan-puan. Apakah yang dia buat? Ya, apakah ciri orang beriman tersebut? Alladhi dhukir innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada. Apabila diperdengarkan, apabila diperingatkan, apabila dibaca, ya, tentang ayat-ayat kami, yakni ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada, dia tunduk, dia patuh, dia sujud kepada Allah. Itulah kita sujud sajadah tu kan, bila ayat habis ayat 15 tu. Ya, dengar je ayat Quran, kita balik kepada Allah. Ya, sebab tu tuan-puan, kalau kita baca Quran ada sujud tilawah kan, dalam keadaan kita dah ada wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat, jumpa saja tanda macam masjid tu, kita nak sebut senang saya nak contoh lah, macam masjid tu, sujudlah tilawah sekiranya kita dalam keadaan ada wuduk, menghadap kiblat dan juga dalam keadaan aurat tertutup. Ya, sebab kita nak kita nak praktis ayat tersebut, yang mana orang beriman dengar ayat Quran, dengar ayat-ayat dibacakan kepada dia, diperingatkan kepada dia, dia kharru sujada, dia sujud, dia patuh, dia tunduk kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dia balik kepada Allah, tuan-puan. Dan ciri yang kedua apa dia? Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia tasbih, sabbahu. Sebab tu dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kan? Sebab pada ayat tersebut wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka banyak tasbih, mereka banyak puji Allah dalam keadaan mereka itu wa hum la yastakbirun. Dia pun tak besar diri, tuan-puan. Dia pun tak sombong. Dia pun tak bongkok, dia pun tak angkuh. Ya, maksudnya tuan-puan, masa kita sujud pada Allah, kita bertasbih pada Allah, kita memuji Allah, kita menjadi betul-betul manusia yang namanya hamba. Sebab kadang-kadang tuan-puan, ya, teguran untuk diri saya dan kita semua, kita rasa hebat, kita rasa kita ada kuasa, kita ada pangkat, kita ada harta, kita orang kaya, kita ada keturunan yang mulia. Menyebabkan kita sujud pun sujud kita tak betul-betul nak memperhambakan diri kita kepada Allah. Kita tak balik kepada Allah dengan sebenar-benar. Kita balik. Ya, tuan-puan, tapi ciri orang yang beriman, dia akan balik kepada Allah dalam keadaan wahum la yastakbirun. Kemudian apa lagi ciri orang beriman? Tatajafa junubuhum 'anil madaja'. Ini kita sedang buat, insya-Allah saya doakan semoga saya dan kita semua istiqamah. Apa dia? Tatajafa junubuhum 'anil madaja'. Mereka meninggalkan tempat tidur, menjauhkan belakang mereka daripada tempat tidur. Yang mana di saat orang lain tidur, mereka bangkit 3-4 pagi untuk qiyamul lail, untuk baca Quran, untuk sedekah contohnya, untuk muhasabah, untuk zikir, untuk buka Quran dan baca doa yang kita akan kongsikan. Tatajafa junubuhum 'anil madaja'. Dan keadaan seterusnya apa dia? Orang yang yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah, mereka memohon kepada Allah dalam keadaan khaufan, takut, wa tama'a, dan juga berharap kepada Allah. Ini kita sebut al-khaufu war raja. Kita mesti takut kepada Allah, tuan-puan, takut kepada azab Allah. Dalam masa yang sama kita mesti ar-raja, kita kena ada tama'a, pengharapan agar Allah terima ibadah kita, terima doa kita. Ya, yang penting itu kita nak terima, kita nak Allah terima doa kita dan amalan kita, amalan kita. Tuan-puan ingat tak doa yang kita baca, yang saya baca awal tadi, ya, kalau perempuan boleh cari juga, Allahumma inna, saya tukarkan kepada inna, boleh juga baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ini Nabi lazimi setiap pagi pada setiap hari. Setiap pagi pada setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Wahai Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan juga rezeki yang berkat, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Itulah puncak kita, tuan-puan. Bayangkan, tuan-puan, kita banyak buat amalan tapi tak diterima. Kita nak produce amalan yang diterima oleh Allah. Sebab tu, tuan-puan, kita tengok dalam surah Al-Kahfi, kita baca dalam surah Al-Mulk. Mana surah Al-Mulk? Contoh ya, tuan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim.
Allah menciptakan al-maut wal hayah, kematian dan kehidupan, untuk Allah uji di kalangan kamu siapa yang ahsanu amala, siapa yang perbuatan amal baik dia ahsan, lebih baik, lebih berkualiti, bukan lebih banyak. Ya, bukan lebih banyak. Tapi bukanlah kata, tak apalah Ustazah, lagu tu kita buat sikit-sikit je lah. Masalah kalau sikit ke banyak, kita tak tahu yang mana berkualiti. Jadi perlulah kita buat banyak amalan dalam usaha kita nak jaga kualiti. Sebab kita nak produce ahsanu amalan, sebaik-baik amalan. Okey tuan-puan? Okey. So ini adalah bentuk kebaikan yang kita nak mohon kepada Allah. Okey, saya nak pergi cepat sikit dah sebab kita dah terlajak masa. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey. Kemudian doa berikutnya saya nak ajak tuan-puan, jom kita baca doa pada muka surat 49 di dalam Al-Quran. 49 masih lagi surah Al-Baqarah ayat 286. Ini juga doa yang telah kita lazimi, especially dalam makturat. Tapi saya nak highlight juga, ini adalah doa, ya, doa memohon keampunan atas kelemahan diri, dan sangatlah bagus doa ni untuk kita lazimi, especially dalam bulan Ramadan ni kan tuan-puan. Ya, muka surat 49 yang mana Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, sangat cantik doa ni, masya-Allah, tabarakallah tuan-puan. Apa maksud dia Rabbana la tu'akhidna, wahai Allah, ya, janganlah engkau hukum kami, in nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, dan kalau kami melakukan kesalahan dan kekhilafan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Dan wahai Tuhan, wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, jangan engkau bebankan ke atas kami bebanan yang berat, isran kama hamaltahu, seperti mana engkau bebankan atas orang yang terdahulu sebelum kami. Sambung lagi tuan-puan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Allah, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami ma la taqata lana bih, apa yang kami tak mampu nak bawa. Wa'fu anna, ampunkanlah kami. Waghfir lana, ya, ampunkanlah kami. Ya, dia al-afu wal maghfirah ni lain-lain ya puan-puan. Ya, kita macam baca Allahumma ghafir lana, dengan kita baca juga Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Faghfirli dengan fa'fu itu berbeza, tetapi secara asasnya untuk saya terangkan adalah minta pengampunan dan kemaafan daripada Allah. Dia ada perbezaan yang saya minta izin untuk tak panjangkan daripada sudut bahasanya, tetapi ada perbezaan. Namun secara asasnya adalah kita nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wahai Allah, ampunkanlah kami. Wahai Allah, terimalah taubat kami. Wahai Allah, ya, maafkanlah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Okay, ini doa yang baik, sangat tanpa menafikan doa-doa yang lain lah tuan-puan. Tapi kita tengah cerita Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Allah, janganlah engkau, ya, dia ayat tu'akhidna ni kalau kat sini tuan-puan macam hukum lah, dia like macam denda, macam tu lah, hukum lah ya. Wahai Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa, kalau kami salah. Banyak benda kita lupa dalam hidup kita ni tuan-puan, betul tak? Banyak. Jadi kita minta kepada Allah, ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Okey, baik, itu antara doa yang saya nak share dengan tuan-puan. Doa ini tadi pada muka surat 49. Tuan-puan, saya tak ada masa banyak, jadi saya share mana-mana yang dan jalanan tuan-puan. Juga ada doa memohon keampunan pada muka surat 52 dalam Quran, surah Ali Imran ayat ke-16. Ya, muka surat 52, jom kita tengok tuan-puan. 52. Okey, berikutnya sahaja. Okey, kita minta keampunan. Ini antara doa yang mungkin ada sebahagian tak familiar, mungkin ada sebahagian yang dah familiar, tapi tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kan kita baca Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Okey, ini saya nak bagi tahu dekat tuan-puan, banyak doa dalam Al-Quran yang minta ampun, minta keampunan Allah. Ini antara salah satu doa dia. Jom kita tengok ayat 16. Ya, ayat 16 muka surat 52.
Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Berapa kali na kat situ? Berapa kali na? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. 6 kali. Apa maksud dia? Rabbana, wahai Tuhan kami. Amanna, kami, sesungguhnya kami beriman. Rabbana innana, wahai Tuhan kami. Innana, sesungguhnya kami. Amanna, beriman. Faghfir lana, ampunkanlah kami. Dhunubana, dosa-dosa kami. Waqina, dan peliharalah kami. Ya, jauhkanlah kami. Azaban nar, daripada azab api neraka. Tuan-puan, ya kalau tak boleh hafal banyak pun tuan-puan, doa ni tolonglah hafal, tolonglah baca. Jumlah kita baca ramai-ramai. Ya, ajak pada pasangan kita, pada anak cucu kita, pada jiran-jiran kita. Tulislah di Facebook, ajak kawan-kawan kita baca. Ya, ataupun di mana-mana media sosial. Ya, semoga sebab kita share kebaikan ini, ya, Allah ampunkan juga dosa kita dan Allah rahmati kita. Ya, kita minta Allah ampunkan dosa kita. Kita bagi tahu Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Tuan-puan cuba tengok perkataan dzunubana. Ini dalam bentuk plural. Ya, kita sebut plural ataupun jamak dalam kata banyak. Ya, sememangnya kita ini banyak dosa, jadi kita nak minta, ya, wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu tu. Ya. Dan jauhkanlah kami, peliharalah kami daripada azab api neraka. Baik, satu dua doa lagi yang saya nak share dengan tuan-puan. Ya, banyak sebenarnya kalau nak share ni. Ya Allah, seronoknya tuan-puan kalau kita tengok doa-doa dalam Al-Quran. Tapi saya tak boleh skip satu doa yang saya dah janji dengan tuan-puan, iaitu pada muka surat 222. Sebelum saya lompat pada ayat 222 ini, okey, tuan-puan sempat salin dah ayat mana? Saya akan habis lagi 5 minit insya-Allah sebab kita dah telajak sejam dah. Tuan-puan sempat salin tak? Tolong komen sikit nak tengok. Sempat ataupun sempat tengok Al-Quran. Cuba komen sempat ataupun dapat ataupun okey. Macam itulah cerita dia. Kau saya pergi cepat sangat tuan-puan. Kak Z duk tulis muka surat 31 ayat 201. Masya-Allah, terima kasih Kak Z. Terima kasih Nur Azlina. Uish. Alhamdulillah sempat ni. Okey, bagus. Okey, kita pergi laju sikit. Muka surat 222 surah Hud ayat ke-6. Alhamdulillah. Ya, banyak sebenarnya tuan-puan kalau kita nak share. Tapi ni sekadarnya yang kita buat. Muka surat 222. Ini adalah doa murah rezeki insya-Allah. Okey, 222 iaitu doa agar beroleh rezeki. Surah Hud ayat ke-6. Baik. Ini memang dinyatakan dalam kitab-kitab tafsir, ya, bahawa ini doa agar beroleh rezeki. Cuma saya tak syarah hari ni. Ada rezeki nanti saya syarah dekat page Ustazah Noni ataupun di mana-mana yang berkesempatan lah, ya, insya-Allah. Dan sememangnya tapi ditulis, ya, dan juga ditulis dalam buku Datuk Dr. Zahazan, Ustaz Datuk Dr. Zahazan Haji Muhammad, yang mana ini antara doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta untuk rezeki lah, maksudnya untuk rezeki. Ini ditulis di dalam kitab tafsir. Tapi secara asasnya saya nak share dengan tuan-puan ayat 16, ayat 6 ini, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu pun daripada makhluk yang melata, dabbah fil ardi, di atas muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali telah Allah tanggung rezekinya, telah tetapkan rezeki dia. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan, ya, Allah mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Apa maksud penyimpanan? Ahli tafsir kata tempat tinggal di dunia, tempat di akhirat. Maksudnya Allah dah tahu dah setiap satu perkara untuk dia. Ya, sudah tentulah, ya tuan-puan. Kullun fi kitabim mubin, dan tertulis dalam Lauh Mahfuz yang jelas. Nak katanya Allah dah susun rezeki kita
Ya, dan kita perlu berusaha dengan doa dan juga usaha dengan perbuatan kita agar rezeki kita bertambah. Yang penting tuan-puan, rezeki ini bertambah ataupun tidak, yang penting berkat. Sebab kalau berkat, insya-Allah kita rasa cukup. Dan minta tuan-puan semak juga untuk video kita 2-3 hari yang lepas, yang mana kita ceritakan daripada juzuk ke-22 kalau tak salah saya, yang mana kita ceritakan tentang ada satu golongan yang mengatakan, dengan izin untuk saya kongsikan ataupun kita share sikit lagi, ya, waqalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim waqalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa nahnu wa ma kunna bimu'adzabin. Kami ni banyak anak daripada kamu, kami ni banyak harta daripada kamu, dan kami ni, ayat dia lebih kurang macam ni lah, kami ni takkan diazab. Lalu Allah datangkan pada ayat berikutnya, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah wahai Muhammad, bahawa Tuhan kami melapangkan, meluaskan rezeki bagi orang yang kami nak, yakni Allah nak, wa yaqdir, dan membataskan bagi orang yang Allah nak. Yang ni tuan-puan boleh tengok balik pada kuliah kita sebelum ini. Saya tak sempat nak syarah, takut panjang. Cuma kita nak kena faham satu bentuk tuan-puan. Rezeki Allah dah tetapkan untuk kita, ya, setiap daripada kita, ya, dan bentuk rezeki itu berbeza-beza. Berbeza-beza. Jangan kita pandang rezeki itu adalah duit, adalah kewangan, ya, adalah keuntungan, ya, rumah yang besar, kereta yang besar, ya, apa-apa sahajalah, ya, harta, zuriat keturunan. Tak, bukan. Allah dah buat disclaimer dah dalam ayat tadi. Ya, Allah bagi rezeki, Allah tak bagi rezeki pada siapa yang Allah nak. Tidaklah menjadi kemuliaan bagi orang yang rezekinya melimpah ruah, tidak juga menjadi kehinaan bagi orang yang rezekinya sempit. Kerana Allah menyusun atur rezeki ini ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tuan-puan, kita minta Allah murahkan, lapangkan rezeki kita. Yang lebih penting adalah keberkatan. Okey, baik. Doa berikutnya saya nak highlightkan juga tuan-puan, tolong beri perhatian pada muka surat 260. Surah Ibrahim ayat 40. Yang ni saya tak mau tuan-puan, saya tak mau skip, sebab saya nak saya dan kita semua beramal dengan doa ni sungguh-sungguh. Ya, pada muka surat 200, mana ayat tadi? 260, betul. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, Nabi Ibrahim dalam tafsir mengatakan Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini, ya, sebagai cara baginda memohon, sebagai cara baginda menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan cara minta Allah bantu untuk baginda jaga solat, mendirikan solat, dan zuriat keturunannya juga mendirikan solat, kerana hanya dengan cara itulah baginda nak menyatakan kesyukuran kepada Allah atas nikmat-nikmat, atas pemberian dan rezeki, atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Jadi kita pun kena minta doa semoga Allah jaga solat kita. Allah bantu kita untuk mendirikan dan menjaga kualiti solat kita. Dah berapa doa saya share dengan tuan-puan? Sebelum saya bergerak menghabiskan, sebab saya duk pilih ni doa mana lagi saya nak share dengan tuan-puan. Kalau ikut doa ni banyak lah. Okey, satu lagi lah tuan-puan, ya. Satu lagi atau dua lagi saya nak share dengan tuan-puan. Cuba tengok pada muka surat 365. Ya, 365. Doa agar terselamat daripada azab neraka, muka surat 365. Surah Al-Furqan ayat 65 hingga 66. Saya minta izin tak baca, saya bagi tahu muka surat saja. Okey? Aku makasih. 6. Okey, so 6 doa dah, nah. Termasuk, okey, saya share 10 insya-Allah. Dah share 6. So yang ni, yang doa agar terselamat daripada azab neraka, muka surat 365. Surah Al-Furqan ayat 65 hingga 66 ini maksudnya yang ketujuh kan? Doa solat, tunggu Ustaz, saya nak cari balik. Doa Nabi Ibrahim minta jaga solat agar tetap mendirikan solat, surah Ibrahim ayat 40 muka surat 260, Puan Faizah Muhammad Nur. Muka surat 260 ayat 40 surah Ibrahim. Okey. So Kak Zi ataupun Akmal tolong jawab dengan saya. Doa agar terselamat daripada azab neraka, surah Al-Furqan
Ya, ayat 65 hingga 66, muka surat 365 ni jadi yang ketujuh lah kan. Jadi ketujuh Kak Tun. Terima kasih Kak Tun. Terima kasih Teacher Nurul. Yap, alright. Ni yang ketujuh. Saya pergi cepat sikit nak habis dah. Yang ke-8 tuan-puan, yang ke-8 jangan miss juga. Yang ni kita dah hafal dah muka surat ni 366 ni. Jadi saya skip lah doa ni sebab kita kebanyakan dah hafal dah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, saya nak share dengan tuan-puan muka surat 378, doa yang ke-8. Cukuplah saya tinggalkan tuan-puan dengan 10 doa. Yang baliklah kita hafal yang ni, kita doa yang ni. Ya, tanpa menafikan doa yang lain tuan-puan, ada banyak doa. Okey, tapi sebab kadang-kadang kita mungkin terconfuse nak baca doa apa lagi selain daripada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kan? Dalam bulan Ramadan. Okey, jomlah kita baca doa muka surat 378. Ya, surah An-Naml iaitu surah ke-27 ayat 19. Doa ini adalah doa kita minta kepada Allah agar menjadi hamba yang bersyukur. Penting doa ni tuan-puan. Ya, kerana kadang-kadang kan masalah kita adalah tak bersyukur. Masalah kita adalah asyik minta dan minta. Yang dah ada kita tak bersyukur. Jadi jomlah kita amalkan doa ini tuan-puan. Ya, doa muka surat 378 ayat ke-19. Ini adalah doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, ini doa untuk kita minta kepada Allah agar menjadikan kita orang yang bersyukur ya atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, syukur ni sangat penting tuan-puan. Ya, kerana kalau kita tak jadi orang yang bersyukur, kita tak bersyukur atas kurniaan dan rezeki anugerah daripada Allah, kita akan banyak sangka buruk dengan Allah. Kita banyak komplain, kita banyak melenting. Na'udzubillah min zalik. Jadi banyakkanlah kita baca doa ayat 19 muka surat 378, iaitu doa agar menjadi hamba yang bersyukur. Ini doa yang ke-8, betul Doa yang ke-9 yang saya nak share dengan tuan-puan, okey, adalah doa agar dicukupkan keperluan muka surat 434. Tuan-puan, yang doa saya bagi tahu ni, tuan-puan ni, janganlah kata kita beramal yang ni sahaja, banyak doa lain lagi. Okay, ni cuma saya share dengan tuan-puan sebahagian besar sahaja, sebahagian kecil sahaja daripada Quran yang kita boleh beramal. Yang penting adalah jangan tinggal Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang tu jangan tinggal. Yang ni tambahan kita baca. Okey? Ataupun kita cukup dengan, kalau tak ingatlah ustazah, tak sempat dan sebagainya, cukuplah dengan zikir. Dia bukanlah kata cukup tuan-puan, tapi kalaulah kita tak sempat, ya, kadang-kadang ada orang yang masih bekerja, ya, kena pergi pejabat dan sebagainya, tak sempat dan sebagainya, tak sempat nak curi ruang untuk baca doa yang panjang-panjang, doalah yang pendek-pendek yang kita hafal pun boleh. Dan banyaklah istighfar. Okey? Baik, tak saya kata apa, doa agar dicukupkan keperluan. Yang ni doa ke-9, 434 surah Fatir ayat kedua. Okey, 434. Ini doa agar Allah cukupkan keperluan kita. Okey, doa agar dicukupkan keperluan pada ayat 2 surah Fatir surah ke-35. Okey, juga saya minta izin untuk tak baca. Okey, saya tengok kat sini. Ada buku 101 doa Nabi dan Rasul dari Al-Quran. Ya, betul, ada. Doa itu buku itu ditulis oleh Datuk Dr. Haji Zahzan. Boleh ke doa-doa yang Ustazah baca dalam sujud akhir solat? Okey, baik tuan-puan. Saya wallahu a'lam bissawab, saya memilih dan cenderung dengan ayat Al-Quran tidak boleh dibaca dalam sujud. Tetapi kata guru saya Datuk Dr. Zahzan, ya, kalau nak baca ayat ini di dalam sujud, jadikannya seperti doa, iaitu kita tambahlah Allahumma. Begitu.
ya, tetapi tak semua juga sesuai untuk kita tambah Allahumma. Jadi tuan-puan, kalau kita boleh adjust, maksud adjust dia adalah menjadikan bentuk doa Allahumma, kata Datuk Dr. Zazan, tambah ke Allahumma, contohlah tadi kan, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu boleh. Okey. Kalau tidak, tak bolehlah. Ayat Quran memang saya ikut guru saya lah, maksudnya tak baca dalam sujud. Ataupun bacalah di luar solat. Okey, lepas bagi salam, bacalah doa ni sepanjang-panjangnya. Puan Faizah boleh Saya harap Puan Faizah clear dengan apa yang saya jawab. Dan doa yang terakhir. Banyak ni nak pilih ni, mana dia saya tanda semua. Okey, yang terakhir tuan-puan, yang terakhir saya pilih satu doa yang saya kira sangat istimewa untuk tuan-puan insya-Allah, iaitu doa agar kelapangan hati. Ya, doa agar mendapat kelapangan hati, ketenangan jiwa. Itu adalah juzuk ke-30, ya, muka surat 596 sehingga 597, surah Asy-Syarah ayat 1 sehingga 8. Yang ni semua dah hafal. Jadi tuan-puan kalau rasa sesak dada, ya, dada kita berombak, stres dan sebagainya, bacalah surah Asy-Syarah. Taib. Semoga Allah lapangkan dada kita, tenangkan jiwa kita, ya, lapangkan fikiran kita insya-Allah. Dan ini adalah doa terakhir yang ke-10 yang saya kongsikan dengan tuan-puan yang dimuliakan. Baik, tuan-puan yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya muliakan, saya kira itu sahaja antara perbincangan dan perkongsian saya pada hari ini. Terlajak dah sejam setengah, minta maaf banyak surah Al-Hijrah. Saya harap ada manfaat untuk tuan-puan, untuk kita semua insya-Allah. Beramal dengan doa ini. Dan antara rujukan saya ambil doa-doa yang saya kongsikan dengan tuan-puan adalah daripada buku karangan ataupun susunan Datuk Dr. Haji Zahzan Muhammad, juga daripada ini Al-Quran Al-Fauzan, yang mana dalam Al-Quran Al-Fauzan ni dia ada indeks doa, ya, jadi sebab tu saya boleh bagi je muka surat, ayat berapa semua. Dan juga sebenarnya semua ini disusunkan oleh para ulama tafsir di dalam kitab-kitab mereka, dan menjadi lebih mudah untuk kita apabila adanya inovasi yang telah disusun indeks doa dalam Al-Quran, disusun semula oleh Datuk Dr. Zahzan dan juga para asatizah yang lain. Ya, jadi saya kongsikan sahaja dengan tuan-puan yang dimuliakan. Okey, saya harap itu sahaja. Saya lagi bukan apa, saya tunjuk Quran, saya bagi tahu tu bukan apa, sebabnya takut tuan-puan kata, mana sumber dia Ustazah? Apa sumber dia? Kata yang ni kita boleh baca doa murah rezeki, doa kelapangan hati kan. Selalu kita duk baca, kita duk hambui-hambui kan dekat kepala anak-anak kita kan, dalam keadaan kita tak tahu yang tu bentuk doa. Kita ingat kita baca Quran contoh kan. Jadi saya bagi tahu sumber rujukan itu supaya tuan-puan dapat cari juga ataupun dapat meyakini bahawa perkara ini bukan saya bawa dengan hawa nafsu, dan jomlah kita saling beramal dan mengamalkan. Sharelah dengan kawan-kawan, keluarga, ya, sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Baik, saya harap itu sahaja antara benda yang boleh saya kongsikan. Harapnya ada manfaat untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya minta maaf atas sebarang kekhilafan, kekurangan, cacat celah saya, apa yang kurang tu daripada saya, dan apa yang lebih itu sudah tentu daripada Allah. Ala kulli hal, kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebanyak saya harap ada manfaat daripada sesi perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. So terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf saya tak sempat nak jawab semua soalan, ataupun ada beberapa soalan-soalan yang dekat mana. Dan doa ni muka surat berapa semua, nanti insya-Allah saya cuba kongsikan di page saya Ustazah Noni, ataupun juga di page surah Al-Hijrah. Saya tengok keadaan macam mana untuk membantu tuan-puan mendapatkan akses muka surat yang lebih pantas. Tuan-puan, jomlah saling doakan. Saya harap tuan-puan sudi selitkan doa untuk saya dan suami saya, untuk mak bapak saya, untuk keluarga saya, untuk jiran-jiran saya, untuk sahabat-sahabat saya, khususnya untuk guru-guru saya yang telah mengajarkan saya. Juga tuan-puan, untuk anak-anak saya di Pusat Matrikulasi Quiz,
Terima kasih kepada Surah Al-Hijrah, ibu-ibu, kakak-kakak saya yang menjemput untuk saya membuat pengisian hari ini. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-puan. InsyaAllah jumpa lagi sebelum kita berakhir. Jangan lupa jom kita baca dulu kafaratul majlis suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.